Assalamualaikum sawadi. Cha. Guys, lama gila tak berdepan dengan kamera, tak berdepan dengan korang. Lama juga korang tak tengok video Kenan kan? Tahu tak Kenan kira dekat 24 hari jugalah aku tak ada video. Ya Allah. Masya Allah, masyarakat. What happened to Kenan? Gitu. Okay, kalau kira kan dalam 3 weeks macam tu lah ya, tak ada video. So, minggu yang pertama tu akhir bulan 9. Actually tak ada apa-apa pun. Memang Kenan nak rest. Okay, I want to rest gitu. I bagi editor I sekali rest. Tak payah buat video apa semua bagai. Tak payah nak edit bagai dah. Oh, sorry silap. 2 minggu sebelum habis bulan 9. Macam tu. Lepas tu, akhir ujung-ujung bulan 9 tu ingat nak start balik lah kan konten untuk bulan 10 punya. Faham? Ada masalah sedikit yang berlaku. Siapa yang tahu tu tahulah. I malas nak spill the tea. Malas nak cakap banyak. Sebab kalau cakap lebih-lebih kan, salah lain jadinya kan. So untuk minggu yang kedua, the whole week aku memang ada masalah lain. And then tak lama lepas tu, ni muka ni pergi terjun pula kereta demi konten. Tak, bukan demi konten. Dan benda tu pun korang sendiri dah tahu sebab I also dah explain dekat Amirul Syakir punya YouTube channel. And then jadilah balik seminggu lagi enggak ada konten gitu ya. Jadi hari ni, welcome back Kenan Judge. Aku ceria-ceria sangat sebenarnya. Hari ni bukan nak buat reaction tak relax. Bukan, kita akan start dengan cerita seram. Kembalikan keseraman Kenan. Dan diingatkan ya, tak jump scare lah kalau tak Kenan. Nampak? I also bagi amaran tau. Jangan cakap Kenan tak bagi amaran. Guys, before Kenan nak ceritakan cerita seram kali ni, korang stay sampai habis sebab dekat akhir hujung nanti Kenan akan spin the wheel siapa yang bakal memenangi lucky draw untuk bulan 9. So, let's go. So guys, cerita ni dikongsikan oleh Muhammad Alif. Muhammad Alif ni dulu dia viewer Kenan. Lepas tu dia pernah lah hantar cerita dekat Kenan. Ni, video lama dah tengok ke belum? Lepas ni, kalau belum tengok lagi, korang boleh pergi check out video lama ni. Tapi sekarang sebab Kenan perasan dia banyak always support Kenan. Sekarang dia jadi member gitu. So baru-baru ni dia ada kongsikan kisah seram, pengalaman dia lagi. No wonder lah guys, dia banyak cerita seram sebab umurnya pun dah banyak. Bila banyak umurnya, banyaklah pengalamannya. Gitu. So kali ni dia nak sharekan cerita apa pula kat kita? Ayo Kenan bacakan untuk korang. Kali ni Kenan cerita, Kenan baca je terus tau sebab penulisan dia sangat-sangat menarik bagi Kenan. So Kenan sampaikan macam mana dia sampaikan dekat Kenan. So let's go. Kan, aku ada satu benda nak share. Baru teringat kisah ni masa tu dia berumur awal 20-an. Macam sebagai Kenan lah gitu kan. Waktu tu makcik aku baru je bersalin anak ketiga. Tapi anaknya tu meninggal. Yelah, Allah bagi rezeki tu kejap je kan. Apa yang menyeramkan tu, malam tu aku ke hospital sekali dengan pakcik aku. Malam tu agak sibuk lah sebab nak uruskan apa yang patut. Yelah guys, faham? Nak menguruskan pengebumian. Semua keluar dan aku serah diri untuk tunggu kat hospital, kat bilik mayat sebab jenazah baby dah masuk kat bilik mayat tu. Kata diorang tak lama tapi sampai ke subuh lah juga dia tunggu. Guys, mungkin bagi hospital tak lama tapi standard tak lama tu berjam-jam jugalah maksudnya. Kita sambung. Malam tu aku dengan bengongnya tunggulah kat bilik mayat seorang-seorang. Tapi kat luar lah kan, ada kerusi-kerusi. Duduk dekat situ dengan Uncle Pak Gad. Aku duduk seorang-seorang, dalam duduk termenung seorang tu. Yelah, dulu mana ada phone kan. Macam sekarang ni boleh layan video kat YouTube ke apa ke. Boleh layan Kenan Judge ke. Gitu. So aku layanlah diri seorang-seorang kat situ. Lep, kau layan diri macam mana Lep? Boleh bagi kot sikit tips. Layan diri tu bagaimana ya? Okay, sorry, kita sambung.
So dia sebab bosan, dia kejap keluar, kejap masuk, kejap duduk, kejap bangun. Budak-budak zaman sekarang mana faham benda-benda tu. Diorang semua ada gadget, diorang semua boleh tengok YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram mungkin. Tapi betul, zaman-zaman dulu kita orang yang dah tua-tua ni kan, masa zaman tak ada handphone, memang pisang kalau perlu tunggu. Kalau orang kata kalau kena sidai tu betul-betul kena sidai lah. Muka pisang. Okay? Dan tak lama kemudian, barulah Uncle Guard tu tegur aku. Adik, you mau tunggu sini seorang kah? Aku pun jawab, lah, seorang je Uncle. All my uncle keluar settle urusan kejap untuk keluarkan jenazah bayi ni nanti. And then Pak Guard tu kata, you tak takut ke adik satu orang sini juga? And Alif ni jawab, taklah, lagi pun orang lain kan ada tu kat sana. Kuranglah sikit rasa takut ni Uncle. Gitu. Padahal Alif memang bukan seorang yang penakut, am I right? So, Pak Guard tu pun cakap, okey lah kalau macam tu saya pergi dulu saya mau beli makan. Okey. So, beredarlah si uncle tersebut. Katanya Alif, mula-mula tu Nan, aku tak perasan pun yang uncle tu sebenarnya pergi agak lama. And then bila dia rasa macam, lama betul ni. Tapi tak apalah, dia buat tak tahu je. Mungkin bagi dia masa tu, ada uncle tu, tak ada uncle tu pun sama je kan. So, sedang aku mengelamun tu, datanglah seorang pakcik ni. Jeng jeng. Dan korang tahu je lah, seat kerusi hospital tu. So pakcik ni duduk selang sebelah kerusi dia. Alif kosong and pakcik yang tidak diketahui siapa duduk dekat situ. Dan tak lama kemudian pakcik tu bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Dia pun jawab lah, Waalaikumsalam. Katanya lagi, dia duduk sebelah aku, diam je. Tak lama tu aku baru terniat nak tegur dia. Sekali dia tegur aku dulu. Dia tanya aku ni asal mana? Tunggu siapa? Datang dengan siapa? Bagai-bagai lah soalan dia bagi. So aku pun jawab macam biasa. Maka kami berdua berboraklah di malam indah itu ya. Borak punya borak. Aku tanya pakcik tu, pakcik tunggu siapa ni? And pakcik tu cakap, dia tengah tunggu anak dia datang jemput. And dia tengok pakcik tu guys, tak pakai kasut, tak pakai slipper, kaki ayam. And Alif ni cakap dalam jarak yang sangat dekat tu, dia memang perasan lah pakcik tu macam mana fizikal dia, macam mana kakinya, macam mana tangannya, macam mana. Maksudnya dia dah kenal fizikal pakcik tu macam mana. Orang kata kalau jumpa lagi akan datang, dia akan ingat, oh this is the pakcik yang duduk dekat sebelah aku masa dekat bilik mayat tu. Gitu. So guys, satu malam lah juga si Alif ni berborak dengan pakcik tersebut. Dan sampailah nak dekat subuh, pakcik tu pun minta diri. Dia kata mungkin anak dia dah sampai dekat luar hospital. Maka diorang pun bersalam-salaman. And then Alif ni pun berpesan lah, mulut manis jaga diri pakcik, jangan elok. And pakcik tu hanya balas dengan senyuman. Senyumanmu buatku tersenyum malu lirikanmu. Lepas tu aku perasan lama gak lah aku borak dengan pakcik tu. Dan sekaligus dia teringat mana uncle tadi. Bapak lama gila dia tinggalkan post guard. Kau faham tak? Dia guard. Dia tak sepatutnya tinggal post guard lama-lama. Betul tak? Sebab you on duty meh. Takkan you nak tinggal you punya pejabat begitu saja. Betul? Dan dah nak dekat azan subuh, barulah Alif ni nampak batang hidung si uncle tadi. Dan Alif ni cakap, dah nak azan subuh ni, pakcik-pakcik dia ni seorang pun dia tak nampak. Seorang pun tak sampai lagi. Punyalah lama pakcik dia keluar pun. Punyalah lama dia kena sidai. Tak lama lepas tu, datanglah uncle tu. Uncle tu pandang aku atas bawah banyak kali. And dia tanya, kenapa uncle pandang saya macam tu? Saya ada buat salah ke? And uncle tu tanya balik pada dia, adik, tadi you berbual sama siapa? And dia sambut jawab, dengan orang lah, dengan pakcik tadi tu. And then guys, you know what? Uncle tu cakap, ayo adik, tadi saya nampak you cakap sorang-sorang. Sebab itu saya tak datang sini balik. Saya ada sana, bawah pokok, tengok awak cakap sorang-sorang. Lah, sorry guys, aku meremang. Weh, meremang teruk babe. Meremang teruk. Allahuakbar. Sedikit iklannya, semalam Kak Nan berjumpa dengan kawan Kak Nan yang agak pandai dalam rawatan Islam ni. Lepas tu banyaklah berborak dengan dia pasal benda-benda ni. And banyak kali juga Kak Nan meremang. Dia meremang, Kak Nan meremang. Dia meremang, Kak Nan meremang. Lepas tu Kak Nan pun macam cakap, aku meremang tu sebenarnya.
Tiba-tiba dia cakap macam ni kat Kak Nan. Actually kalau kita cakap benda betul ataupun kita bercakap pasal benda ni, dia akan dengar. And bila kita cakap benda betul, memang akan datang meremang. Sedikit pengetahuan lah untuk korang. Dia beza tau guys dengan rasa takut dan meremang. Kalau kita macam terbawa-bawa takut tu, dia just dalam hati tau, macam takutnya macam tu kan. Tapi kalau sampai meremang, means memang ada kehadirannya di situ. Dan tak semua orang boleh rasa ya. Kalau sejenis orang yang memang takkan rasa kewujudan benda ni, memang takkan ada rasa apa-apa. Tapi kalau someone yang ada kelebihan yang Allah bagi pada dia, InsyaAllah dia akan dapat rasa. Gitu. Tapi Kak Nan bukanlah ada kelebihan, just mungkinlah masa tu nak dapat rasa kan. So bila Kak Nan meremang ni, itulah teringat balik apa yang dia cakap tu. Bila kita cerita kisah benar kan, korang yang dengar kat sana tu meremang tak? So kita sambung. Jadi bila dah uncle tu cakap dia sebenarnya bercakap seorang diri, dia terus jam. Lah aku cakap dengan siapa tadi? Kenapa uncle tu tak nampak aku bercakap dengan pakcik tu? So dekat sini Alif cakap, aku malas nak layan sebab kepala aku dah berat disebabkan 1 malam tak tidur. So aku buat tak tahu je lah. Aku cakap macam, uncle ni merepek je lah. Tengok jam kat dia dah pukul 8. Tapi dia tengok jam dekat tangan dia baru 7.58 minit. Maksudnya beza dalam 2 minit macam tu. At that time van jenazah yang pertama sampai. Tak lama kemudian keluarlah jenazah pertama yang akan dibawa van tersebut ke rumah keluarga mereka. Semasa jenazah tersebut nak masuk van tu, diorang ada tukar tempat tau. Masukkan jenazah tu dalam keranda. And semasa tu lah tiba-tiba kainnya terselak sikit. Okay? Kain yang tutup jenazah tu terselak sikit and menampakkan kaki jenazah tersebut. Aku jadi terkedu kejap. Aku macam kenal pula bentuk kaki ni. Otak tak fikir panjang, badan dan mulut aku bergerak sendiri. Aku tegur waris yang datang tuntut jenazah tu. Aku minta izin nak tengok jenazah. Diorang tak bagi sebab tak kenal. Aku cakap lah, saya minta izin kejap je sebab rasanya saya kenal dengan arwah ni. Aku minta tengok muka je Nan. Dan diorang izinkan tapi sekejap je. So, bila Alif ni buka kain penutup muka jenazah tu, terus pucat muka dia. Aku rasa orang dekat situ pun memang perasan. Air muka aku memang berubah 100%. Dan salah seorang daripada diorang tanya, kenal ke dengan pakcik ni? Kenal ke dengan ayah saya ni? Dan Alif pun jawab, kenal sebab pernah borak dengan pakcik ni. Tapi dah lama dah. Aku terpaksa jawab macam tu Nan, padahal baru tadi aku berborak dengan dia. Maksudnya betul lah Gad tu cakap yang dia tak nampak siapa-siapa pun semasa Alif aktif berborak-borak. Alif ketika itu terus senyap. 2 minggu jugalah dia tak bercakap. Adakah ini dinamakan badi mayat? After that, Alif ni adalah pergi pasar raya and terjumpa dengan salah seorang waris pakcik hari tu. Yang diorang jumpa masa dekat hospital hari tu kan. Dan diorang borak lah, tanya khabar pelbagai. Lepas tu, Alif spill the tea. Dia bagi tahu waris dia hal sebenar. Sebenarnya malam tu, Alif telah berborak dengan ayahnya. Di mana ayahnya sebenarnya telah meninggal dunia. Jenazahnya ada di dalam bilik tersebut. Kau bayangkan dan 1 malam aku berborak dengan orang yang dah jadi arwah dan mayatnya masih ada kat dalam bilik mayat tu. Cuba bayangkan korang kat tempat Alif. Aku nak tanya situ, siapa viewer Kak Nan nama penggali lubang kubur? Apa perasaan awak kalau awak kena? Kisahnya aku baru teringat tadi dan Konan orang kedua aku cerita pasal ni. Wah, Kena orang kedua guys. Jadi anda adalah orang yang ketiga. Bila aku tahu yang aku berborak dengan orang yang dah mati tu, aku jadi macam keliru lah juga. Macam tak percaya pun ada. Semua rasa tu memang ada dalam diri aku. Nak kata takut pun tak juga, terkejut pun tak juga. Jadi macam blur kejap. Jeng-jeng, jeng-jeng, jeng-jeng. What happened? Tapi itulah masa berlakunya perborak-borakan tu. Bila kita tak tahu, kita tak rasa takut. Tapi after that, bila kita dah tahu, automatic perasaan tacut tu muncul. Risau. Mana ni?
I tak tahu guys, dia tak bagi I buat cerita ni ke apa. Hilang guys, bukan hilang. Dari tadi dia asyik bergerak sendiri tau. Ni aku geram ni. Bergerak sendiri, geram berita. Aku tak sempat nak baca that content yang sepatutnya aku boleh baca ni. Ya Allah ya Tuhanku, tolong aku ya Allah. Aku nak sambil habiskan cerita tak boleh. Aku nak habiskan cerita tak boleh. Oh, apa ni? Okay. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Okay, aku ambil cerita satu. Sub. Aku dah cerita dengan korang. Okay. Bila aku dah berborak dengan orang mati, nampak? I tak ubah apa-apa. Tak apa, kita scroll atas tengok. Okay. Sini, okay, sini insyaAllah. Sekejap, kita tengok. Assalamualaikum Kak Nan. Ni satu pengalaman. Kisah berbunyi begini. Lah, cerita lain lah pula. Guys, kita ulang lagi ya guys. Cerita 1, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi sampai ke stiker tu. Stiker ni dia kata jangan hiraukan sebab dia tertekan masa tu. Biasalah guys, jari Alif gemuk. Okay. Turun. So guys, aku minta maaf sangat-sangat. Aku tak dapat nak habiskan cerita dia. Ceng. I pun tak tahu apa benda yang dia tulis guys. Geram pula aku. Tak apa. Kita lain kali. Tak apa, nanti aku tengok balik macam mana nak settle hal ni. I malas nak layan perasaan ni sangat. Kita tutup cerita. Maka itulah kisah seram yang dikongsikan oleh Muhammad Alif. Macam biasa guys, Kak Nan akan always cakap tahniah dapat pengalaman macam tu. Bukan apa, sebab tak semua orang dapat rasa macam tu. Itu kalau dia ingatlah apa yang diborak dengan pakcik tersebut kan. Mungkin ada beberapa nasihat yang pakcik tu bagi, cuma Alif tak dapat kongsikan dengan kita. Kan kita cakap kita nak spin the wheel. So guys, let's go, kita spin the wheel. Kita tengok siapa yang menang. So team Cha, are you guys ready to spin the wheel? I tak dengar suara orang pun. Ready. Lah lupa seorang je sebenarnya. Sam. Pusing. Ting. Siapakah yang bakal memenangi hadiah misteri kali ni? Tim Cha kita seramai 26 orang ni. Tada! Tahniah kepada Auni Humaira. Okay, Auni Humaira, jangan lupa buka WhatsApp guys. Pergi dekat Instagram Kak Nan and sila DM me bagi tahu, Kak Nan, saya lah pemenang tersebut. Saya lah Auni Humaira. Lepas tu Kak Nan akan tanya beberapa soalan untuk pastikan betul ke tidak ini Auni Humaira. Dan bila proceed, kita akan hantar hadiah pada anda. Jangan lupa juga guys, Kak Nan jual YR Crunch. Siapa yang suka Popia Cheese, inilah masanya untuk anda rasa. Dan siapa juga yang suka pedas, Tara, kita ada Flaming Hot. And khas untuk korang yang dengar ni, jangan bagi tahu orang lain tau. Gunakan kod Cha untuk dapatkan harga RM15 only. Harga sebenar RM18. Jangan bagi tahu orang lain tau. Korang-korang je yang tahu. And siapa yang duduk dekat area Klang Valley, itu orang COD terus kat awak. Tak perlu postage. Nak dapatkan YR macam mana, pergi dekat description Kak Nan. Kak Nan bagi link dekat korang. So guys, thank you for watching me sampai habis. Kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe and follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. Kalau kat Instagram tu sopanan sikit, tapi kalau kat TikTok tak berapa sopan sangat, maafkan saya. Wah, lapar. Tadi orang tanya nak makan ke tak, kau cakap tak nak. Lepas tu sekarang aku lapar.